Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi yang dimati Tuan Guru Besar, Yang Besar para GPK 1 BKM dan GPK Koko dan GPK Pendidikan Khas, rakan-rakan yang disayangi sekalian dan serta warga SKKS. Hari ini kita akan sambung kembali submodul yang mana tertinggal, yang mana yang belum saya briefing. Tajuk hari ini refleksikan diri, toolkit 1.35. Dengan menggunakan PMI, catatkan refleksi anda tentang pembelajaran berkaitan dengan tajuk ala 7 program TS25. Sila bawa hasil aktiviti ini semasa sesi e-tutorial yang akan dijadualkan oleh JPN. P itu aspek yang berfaedah, M aspek yang kurang penting atau sudah diketahui sebelum ini, I aspek yang menarik tapi perlukan penjelasan atau input tambahan. Plus, P itu plus ya. Lebih memahami bahawa pemimpin wajib menjadi seorang pemikir yang strategis dan berkebolehan untuk menguasai, memahami serta memanfaatkan data agar perancangan yang dibuat lebih jelas serta berfokus dan memberi impak yang tinggi kepada kemenjadian murid dan kualiti sekolah. Minus, semua input, data dan maklumat adalah sangat penting. Aktiviti mindscaping adalah suatu yang menarik kerana mampu memperlihatkan secara keseluruhan hala tuju sebuah organisasi dan menjelaskan pemikiran yang strategik. Saya cuba buka slide yang seterusnya. Mana tadi? Yang ni. Yang ni nampak tak? Yang ni saya tutup dulu. Yang ni okey. Ni toolkit 1.4. Peserta kursus dikendaki mempertimbangkan soalan-soalan semasa mencatatkan langkah-langkah mengurus perubahan untuk program TS25 berpandukan soalan yang diberikan pada halaman berikut. Toolkit 1.42. Peserta dikendaki mengenal pasti inisiatif yang akan dijalankan pada setiap fasa mengurus perubahan dan melengkapkan pelan mengurus perubahan program TS25. Hasil aktiviti dibawa semasa tutorial untuk mendapatkan cadangan penambahbaikan daripada rakan-rakan program TS25, MT ataupun rakan elit semasa e-tutorial. Okey. Fasa 1, mewujudkan iklim untuk berubah. Soalan, bagaimana anda menanam kesedaran tentang kepentingan program TS25? Bagaimana anda mewujudkan kesegeraan untuk penerimaan program TS25? Bagaimana anda menilai tahap penerimaan warga sekolah terhadap program TS25? Bagaimana anda mengenal pasti siapakah yang akan dipilih untuk membentuk AJK program TS25? Nanti Puan Guru Besar akan wujudkan AJK. Saya rasa dah ada ni. Bagaimana anda membina matlamat program TS25 bagi menyokong visi dan misi KPN agar dapat diterima oleh warga sekolah? Jadi langkah-langkah mengurus perubahan, mengukur tahap kefahaman ahli organisasi serta membuat penilaian kesediaan dan kesedaran organisasi melalui soal selidik. Kemudian memberi penerangan berkaitan dengan program TS25 secara pengoperasian bukan secara teori. Yang C, mewujudkan jawatankuasa TS25 yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk dilantik. Maknanya mengikut kepakaran masing-masing lah. Dan D,
Membina semula hala tuju sekolah bersama-sama guru dengan merujuk kepada matlamat program TS25 dan memurnikan semula perancangan strategik yang sedia ada. Ia menyebarluaskan hala tuju kepada semua warga agar sama-sama bergerak dalam satu hala yang sama untuk mencapai program TS25. Kemudian fasa perubahan yang kedua melibatkan keupayaan dan mengupayakan seluruh sekolah bagaimana anda mengkomunikasikan matlamat program TS25 yang menyokong visi dan misi Kementerian Pendidikan Pelajaran Malaysia kepada semua pihak yang berkepentingan. Bagaimana anda mengatasi halangan yang timbul daripada mana-mana pihak berkepentingan. Iaitu membangunkan strategi dalam komunikasi melalui mesyuarat guru, paparan melalui kain rentang, banner dan gegantung. Gantung ni banting lah. Menggunakan platform telekomunikasi WhatsApp, Telegram, Facebook dan pertemuan bersama ibu bapa secara online lah, secara maya. Kemudian ditanya lagi bagaimana anda mengupaya SLT, MLT dan guru sekolah anda untuk bertindak. Apakah kejayaan kemenangan jangka pendek program TS25 anda? Jadi perbincangan dalam kumpulan dan pasukan adalah penting bagi mengatasi isu yang timbul serta membuat keputusan segera. C. Mengupayakan kumpulan SLT dan MLT membuat aktiviti melalui coaching dan mentoring. Selain itu, aktiviti CPD dan PLC dilaksanakan sebagai meningkatkan tahap kompetensi guru dalam melaksanakan PAK21. Di membina sasaran dan KPI antara kejayaan jangka pendek, short term, yang telah dicapai based on strategi. Berdasarkan strategi untuk mencapai hala tuju dan matlamat TS25 di SK FEDA Kelantan 1. Jadi penyertaan murid dalam catur faham international chess, kolaborasi kemahiran pelbagai murid melalui penerangan pendidikan kemahiran STEM dan usaha pembinaan taman herba. Taman herba kita dah ada. Kemudian membentuk pasukan inovasi sekolah sebagai persediaan untuk pertandingan inovasi 2022. Yang ni arwah Cikgu Faizah telah menjadi perintis kepada program inovasi ini. Kemudian penubuhan skuad SKK1 Perhatin berkolaborasi dengan beberapa NGO dan bahagian KPM sebagai satu inisiatif memupuk nilai kesantunan murid. Kemudian fasa yang ketiga ialah melaksanakan dan melestarikan perubahan. Bagaimana anda meneruskan perubahan sejajar dengan soal selidik guru dan soal selidik murid. Bagaimana anda membudayakan amalan program TS25 yang telah diterima oleh warga sekolah. Kemudian perkongsian maklum balas dan penilaian semula strategi dan inisiatif serta membuat penyusunan semula yakni penambahbaikan atau membangunkan strategi baru. Kemudian latihan dan bimbingan yang berterusan akan membantu dalam pembudayaan amalan program TS25. Selain itu, penetapan matlamat dan sistem ganjaran dan prestasi boleh menjadi pemangkin kepada pembudayaan amalan program TS25 itu sendiri. Okey, ini adalah toolkit 1.4 di mana tabel ini menunjukkan fasa perubahan, objektif mewujudkan iklim yang berubah. Ni petunjuk prestasi utama ataupun KPI, bilangan taklimat mesyuarat, tanda berapa kali buat. Kemudian peratus kepahaman kesediaan guru melaksanakan program TS25 pada mesyuarat itulah. Mesyuarat mula-mula mungkin 15%, kemudian meningkat pada OT1 35% dan OTI2 60%. Dan hasilnya ETR 100%. Jadi melalui taklimat mesyuarat dan presentation lah, pembentangan. Yang kedua, melibatkan dan mengupayakan seluruh sekolah. Bilangan SLT dan MLT dan MT yang berupaya membimbing guru untuk menjayakan program ini. Jadi yang diperlukan ialah coaching dan mentoring model GROW, PLC, Learning Walk menggunakan instrumen Standard 4 SKPMG2 melalui program PLC. PLC ni kena berjalan lah. Maknanya perbincangan antara guru dalam bilik guru tu dikira PLC lah tu. Bukan saja
bukan setakat masuk kelas rakan sejawat yang sama subjek, tapi perbincangan bagaimana nak meningkatkan PMP dalam kelas atau perbincangan dengan rakan sejawat mengenai masalah murid dikira sebagai PLC. Kemudian tulis dalam SKPLG isi dalam tu. Kemudian fasa ketiga, melaksana dan melestarikan perubahan. Bilangan dialog prestasi berapa kali buat. Itu sajalah. Saya berhenti di sini dulu. Video ni tak boleh panjang-panjang. Nanti jemu. Lagi satu saya nak test slide ni daripada toolkit 1.35 tadi ke slide ni lah. Adakah dia terputus ataupun dia continue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.